Alhamdulillah pada 31 Ogos 2021 ini rakyat Malaysia akan meraihkan Hari Kebangsaan kali yang ke-64. Tema tahun ini sama seperti tema tahun lepas, sangat menarik, iaitu Malaysia Prihatin. Dan semoga tema ini benar-benar dihayati dan diaplikasi oleh seluruh rakyat Malaysia. Semua bangsa, semua negara mahukan kemerdekaan. Mereka mahukan satu kebebasan untuk menjalani kehidupan seharian mereka. Mereka mahukan kebebasan dalam membentuk acuan dalam kehidupan mereka seharian, ataupun di peringkat yang lebih, konteks yang lebih besar, dalam membentuk acuan undang-undang, ekonomi, pendidikan, mengikut adat dan budaya mereka. Soalan saya, dalam Islam, kemerdekaan ini juga adalah satu tuntutan. Kemerdekaan secara fizikal memang penting. Kita semua faham bahawa kita perlukan kebebasan untuk melakukan apa yang kita inginkan. Tetapi dalam konteks Islam, kalau kita telusuri sejarah, pembukaan Mekah, kota Mekah pada zaman Rasulullah SAW merupakan satu pencapaian kemerdekaan yang sangat bermakna kepada kita sebagai umat Islam dan dalam sejarah Islam itu sendiri. Ia adalah lambang kepada pembebasan manusia daripada belenggu kejahilan. Kalau kita semua ingat pada zaman jahiliah dahulu, manusia memperhambakan manusia. Hak kemanusiaan dinafikan. Hidup berteraskan hawa nafsu dan sebagainya. Itu kalau kita ingat. Di mana di waktu itu anak-anak ataupun bayi-bayi perempuan yang lahir dibunuh. Dan ramai daripada bangsa-bangsa bukan Arab dijadikan hamba. Dalam Islam, kemerdekaan ataupun kebebasan yang ingin dicapai, yang pentingnya mestilah berdasarkan kepada apa yang telah digariskan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Ini bermakna intipati kemerdekaan yang sebenar-benarnya adalah kebebasan manusia daripada dorongan hawa, nafsu dan syaitan. Kebebasan daripada cintakan dunia yang melampau sehingga mengetepikan nilai-nilai akhlak dan etika. Bila kita bercakap tentang nafsu, kita semua kena akuilah bahawa nafsu ni memang ada dalam diri semua manusia. Nafsu tidak boleh dihapuskan sama sekali. Yang penting adalah nafsu perlu dikawal dan diurus sebaiknya. Dan alat untuk mengawal nafsu ni sebenarnya telah pun disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diturunkan melalui syariat, pelbagai syariat daripada zaman Nabi Adam sehinggalah kepada Nabi yang terakhir, Rasul terakhir itu Nabi Muhammad. Dan kita berada di bawah syariat Nabi Muhammad, iaitu syariat Islam. Jika seseorang manusia dibelenggu dengan nafsu yang jahat, maka kemerdekaan fizikal yang kita cuba capai sebenarnya tiada erti. Mungkin ada orang merasakan apabila mereka boleh bebas melakukan apa saja. Contoh yang paling mudahlah melanggar lampu merah. Itu pada mereka ertinya kebebasan fizikal ataupun kebebasan tindak balas. Tapi dalam syariat digariskan bahawa peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah itu wajib dipatuhi. Maka itu tidak, apabila dua perkara ini bertentangan, maka ia tidak dipanggil sebagai satu kemerdekaan yang sebenar. Bila kita bercakap lagi tentang nafsu, kita juga mesti melatih diri kita. Diri kita itu maksudnya jiwa kita. Kita juga mesti melatih minda kita supaya tidak termakan hasutan dan bisikan syaitan yang sentiasa mengajak kita untuk melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam konteks perkara yang dimurkai oleh Allah sebenarnya sangat luas. Saya seringkali mengajukan persoalan kepada rakan-rakan dan juga pelajar-pelajar, sama ada di peringkat menengah ataupun peringkat pengajian tinggi, tentang apa itu perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah sekadar yang tertulis dalam Quran ataupun hadis secara jelas, ataupun perkara-perkara yang tidak disebut. Dan persoalan ini sebenarnya satu persoalan yang menarik, sebab kita juga membincangkan tentang ekonomi, undang-undang dan sebagainya.
di satu perkara yang luas dalam konteks kemerdekaan. Yang saya maksud adalah, adakah kita bebas untuk berekonomi sewenang-wenangnya? Adakah kita bebas untuk melakukan tindak tanduk sewenang-wenangnya? Jadi sebagai seorang Islam dan sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di manakah batas dan di manakah tindak tanduk, sejauh manakah kita boleh berkelakuan untuk menjadi hamba Allah yang sebenar. Maka itulah konteks yang perlu kita fahami untuk memahami apakah itu erti kemerdekaan yang sebenar. Saya percaya anda semua masih ingat ataupun pernah diceritakan tentang kisah di mana iblis diusir keluar kerana enggan untuk sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa janji iblis waktu itu? Iblis berjanji bahawa ia akan berusaha sedaya upaya untuk menguasai manusia, untuk memperdaya manusia daripada segala perkara yang boleh menjadikan manusia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-A'raf ayat 17 yang bermaksud, kami akan mendatangi mereka daripada depan dan belakang, kanan dan kiri, dan engkau akan mendapati mereka tidak akan bersyukur. Dalam konteks ini maksud bersyukur iaitu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah janji iblis kepada Allah. Dan inilah yang kita perlu faham, bahawa sebagai manusia yang dijadikan, sudah tentu ada penciptanya. Dan apabila kita ini sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah SWT, sudah tentu kita terikat terhadap peraturan pencipta. Dan peraturan penciptaan ini akan sedaya upaya diganggu-gugat oleh iblis. Kita ambil contoh berapa ramai orang pada hari ini apabila mula mendapat kuasa, mereka mula menyeleweng dengan kuasa tersebut. Berlakunya rasuah yang berleluasa, berlakunya fitnah, berlakunya tindakan menzalimi sesama mereka. Dan ini sebenarnya kalau diperhatikan memang terkandung dalam perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak berlaku zalim, untuk tidak berlaku ketidakadilan terhadap sesama mereka sendiri. Dan sudah pastilah, kalau kita nak cari siapakah watak yang berjaya menjadikan mereka ini berlaku zalim, sudah pastinya watak penting adalah iblis. Tetapi kita kena ingat bahawa sebagai seorang yang merdeka, kita diberikan akal dan kuasa untuk bertindak. Sebenarnya kita tidak boleh menyalahkan kepada iblis, kerana dengan kuasa akal dan kuasa berfikir kita, kuasa bersuara kita dan kuasa bertindak kita, maka itulah sebenarnya erti kemerdekaan seseorang itu. Sejauh mana dia mampu bertindak dengan bijak berdasarkan garis panduan yang telah ditetapkan oleh Subhanahu Wa Taala, sejauh mana dia boleh bertindak dan sebaik mana dia boleh berkata-kata. Kalau kita pernah dengar bahawa sabda Nabi, kalau kamu tidak ada perkataan yang baik, yang mafhumnya banyak itulah, tidak ada perkataan yang baik untuk diucapkan, maka lebih baik diam. Jadi yang saya nak bawa kat sini sebenarnya adalah konteks kemerdekaan dalam diri individu. Dan diri individu, bahawa kita faham kita inginkan kemerdekaan, kebebasan untuk melakukan sesuatu, tapi yang kita perlu faham adalah bahawa kemerdekaan itu ada batasannya. Batasnya adalah syariat. Dan penentunya adalah akal dan usaha kita. Jadi di akhir kata ini, saya mengajak anda semua sebagai rakyat Malaysia yang merdeka, sebagai individu yang juga merdeka, ayuh kita bebaskan diri kita daripada dorongan nafsu
daripada godaan syaitan, agar segala tindak tanduk kita sebagai individu, sebagai pelajar, sebagai rakyat Malaysia bebas daripada perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala.